Awal pagi Jumaat, Saint Petersburg. penduduk merakam dari tingkap sebuah drone melintasi langit. Perlahan, secara lurus, tanpa sesiapa menembaknya, dia turun ke atas gudang dan meletup. Beberapa minit kemudian, satu lagi. Kemudian, satu lagi. Di bawah sana, di halaman, seorang pengawal keselamatan menjerit bahawa terdapat silinder gas di dalam stor, sementara serpihan berterbangan di atas bumbung. Apabila hari mula cerah, asap di atas Saint Petersburg boleh dilihat dari angkasa. Cuma sasaran itu bukanlah sebuah pangkalan udara, bukan radar atau kilang peluru berpandu. Ia adalah sebuah gudang kedai dalam talian. Dan apabila anda faham mengapa Ukraine menggunakan drone terbaik mereka untuk membakar Amazon Rusia, anda akan faham mengapa kerajaan Rusia kini lebih takut berbanding 4 tahun perang. Kerana awal pagi tadi bukanlah insiden terpencil. Ia adalah kemuncak kepada 1 minggu penuh kepungan. Mari kita undur 8 hari. 18 Julai. Drone Ukraine menyerang pusat pengedaran wild berries di Tambov dan di Elektrostal, sebuah bandar perindustrian yang terletak bersebelahan dengan Moskow. Ini adalah serangan dengan akibat paling serius dalam siri ini. Pada hari yang sama, penumpang sebuah penerbangan komersial Rusia merakam melalui tingkap satu tiang asap yang naik setinggi altitude pesawat. Dan perhatikan butiran ini. Mereka terus mengenal pasti sasaran itu berdasarkan namanya. Mereka berseru, Itu dia wild berries. Да. Вот он, Валберес. Сверху. Tiada siapa perlu jelaskan apa-apa kepada sesiapa. 3 hari kemudian, satu lagi gambar menunjukkan apa yang tinggal dari Elektrostal. Tiada dinding, tiada bumbung. Hanya tiang-tiang keluli terdedah berbaris sepanjang ratusan meter masih mengeluarkan asap. Dan satu-satunya truk bomba kecil berhenti di sebelah runtuhan itu. Pada hari ke-20, tiba giliran Podolsk. Hari ke-22, Krasnodar dan Nevinnomysk di selatan. Di Krasnodar, asap itu mengambil bentuk yang sangat pelik, sehingga penduduk membandingkannya dengan puting beliung. Lihatlah gambar-gambar ini. Satu jisim hitam yang turun dari langit hingga ke ufuk dan menutupi seluruh kawasan perumahan dengan cahaya jingga api di bawah sana. Pihak berkuasa tempatan menghantar lebih daripada 100 anggota bomber dan sebuah helikopter khas untuk mengawal kebakaran itu. Pada 23 hari bulan, sasarannya adalah di Voronezh. Pada 24 hari bulan, awal pagi yang membuka video ini di Saint Petersburg, Tver, dan juga Simferopol di Crimea yang diduduki. Dan pada hari 25, mereka melancarkan serangan di Yekaterinburg. Dan itu telah mengubah skala segalanya. Perhatikan perkara ini. Yekaterinburg yang letak di Ural, 1.800 km dari Ukraine, lebih jauh dari barisan hadapan daripada jarak Lisbon ke Paris. Dan di sana pun, kaki tangan beruniform berlari keluar dari tempat letak kereta yang sedang terbakar sementara seseorang menjerit supaya mereka menjauh. Syarikat itu memberi jaminan bahawa gudang itu sendiri terselamat kali ini, tetapi terpaksa mengosongkan semuanya dan menghentikan operasi. Dan pada hari yang sama, kejohanan olahraga kebangsaan yang sedang berlangsung di bandar itu telah dihentikan akibat amaran drone. Orang Rusia baru sahaja sedar bahawa perang telah sampai ke Ural. Dan jumlah mingguan menurut kiraan Ukraine memang mengagumkan.
9 hingga 10 pusat telah diserang. Lebih daripada 1 juta meter persegi gudang terjejas. Itu bersamaan dengan lebih daripada 160 padang bola sepak. Itu cuma keluasan gudang yang terbakar. Sekarang, pernahkah kau terfikir kenapa sasaran-sasaran ini? Kenapa Ukraina memutuskan untuk menyerang sebuah kedai dalam talian? Jawapan pertama adalah jawapan rasmi. Presiden Zelensky berkata bahawa gudang-gudang ini membekalkan tentera Rusia dengan komponen drone, peralatan navigasi dan bahan ketenteraan. Dan ada sebab kedua diakui oleh seorang pegawai Ukraine kepada akhbar Financial Times. Dendam. Ini kerana Rusia telah memusnahkan terminal Nova Pochta secara sistematik, syarikat penghantaran terbesar di Ukraine, dan sudah pun memusnahkan. Menurut satu kajian oleh Sekolah Ekonomi Kiev, 92 kilang dan gudang Ukraina. Wildberries akan menjadi balasan dengan cara yang sama. Kerajaan Rusia sudah tentu menafikan segala-galanya dan menyifatkan serangan itu sebagai keganasan. Dan pemilik syarikat itu berkata bahawa sasaran adalah orang biasa yang sedang bekerja. Cuma penjelasan itu sahaja. Tidak cukup menjelaskan semuanya. Wildberries menjual segala-galanya. Pakaian, kosmetik, elektronik. Barangan kegunaan tentera hanyalah sebahagian kecil daripada katalog. Jika tujuannya hanya untuk memutuskan bekalan, ada sasaran yang jauh lebih langsung. Jadi, apa yang sebenarnya sedang berlaku? Jutawan Rusia sedang merakam 2 tiang asap itu. Dari Saint Petersburg, dari jalan, menjawab tanpa sengaja. Dia memberitahu bahawa drone-drone itu telah terbang melintasi semua gudang di kawasan itu dan mengenai Wildberries dengan tepat. Dan kemudian dia berkata, sudah jelas kepada semua orang mereka sedang memusnahkan syarikat itu. Seorang lelaki biasa dari Rusia sendiri melihat apa yang Kremlin pura-pura tidak nampak. Ini bukan kerosakan, sampingan. Ini adalah pilihan. Dan untuk memahami pilihan ini, Anda perlu memahami apa yang Wildberries telah berubah menjadi dalam 4 tahun perang ini. Pada tahun 2022, apabila pencerobohan bermula, Barat telah mempertaruhkan segalanya pada sekatan dan jenama-jenama berundur. Mereka menutup kedai, mereka meninggalkan pasaran Rusia. Pertaruhannya adalah ekonomi akan runtuh dan rakyat akan merasakan harga peperangan. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Kekosongan yang ditinggalkan oleh jenama-jenama Barat telah diisi, dan yang mengisinya ialah Wildberries. Syarikat itu berkembang dengan pesat. Ia ada di mana-mana. Satu titik pengambilan berwarna merah jambu di hampir setiap sudut dan mengendalikan lebih daripada 2 triliun rubel setiap tahun. Pengasasnya, Tatiana Kim, bekas guru bahasa Inggris, menjadi wanita terkaya di Rusia dengan kekayaan dianggarkan sebanyak $8 bilion. Dan ada satu ironi tersembunyi dalam kisah ini. Kim memilih nama Wildberries dalam bahasa Inggris dan logo berwarna merah jambu itu hanya kerana ia berimej barat, modern, progresif. Simbol masa depan kelas pertengahan pengguna yang kelihatan boleh dicapai oleh Rusia, masa depan itu telah mati bersama dengan pencerobohan. Tetapi jenama itu terus hidup dan berkembang, mengambil alih tempat Barat yang pernah ditirunya. Dan dia bukanlah seorang usahawan biasa, jauh dari kuasa. Pada tahun 2024, mengatur satu penggabungan bernilai berbilion yang telah disokong sendiri oleh Putin. Bagi rakyat Rusia biasa, Wildberries menjadi bukti hidup bahawa kehidupan berjalan seperti biasa. Dalam fikirannya, sekatan itu hanyalah gurauan. Barang itu tetap sampai keesokan harinya. Seperti biasa, ia sampai. Dan disinilah cerita ini menjadi terbalik. Ekonomi yang Putin pamerkan sebagai trofi, ekonomi yang kebal terhadap sekatan tanpa menyadarinya telah mencipta sasaran yang sempurna. Kerana semua penggantian import itu tertumpu kepada beberapa syarikat gergasi dengan gudang-gudang yang sangat besar, penuh dengan barang dagangan yang mudah terbakar, yang tersebar di wilayah dengan 11 zon waktu. Ukraina melihat perkara ini dan nampak apa yang Barat tidak nampak. Ekonomi seperti ini sukar dikenakan sekatan dari luar, tetapi boleh dibakar dari dalam.
Malah rakyat Ukraina sendiri menamakan kempen ini sebagai sekatan jarak jauh. Apa yang 4 tahun sekatan tidak dapat sentuh, drone sedang membakarnya dalam beberapa hari sahaja. Jika analisis ini menunjukkan kepada Anda satu sisi perang ini yang tidak ditunjukkan oleh berita biasa, terus ambil peluang dan langgan saluran ini. Sekarang timbul soalan yang mungkin bermain di fikiran ramai orang. Baiklah, tapi di mana pertahanan Rusia? Bukankah Rusia mempunyai sistem pertahanan udara yang paling terkenal di dunia? Ada. Dan disinilah matematik yang sedang meresahkan kerajaan Rusia. Senjata kempen ini, menurut laporan media khusus, ialah FP1, sebuah drone serangan Ukraina dari pengeluar Firepoint. Dan nombornya menerangkan segalanya. Dia berharga sekitar $55.000. Ia boleh terbang sehingga 1.600 km, membawa kepala peledak seberat 60 hingga 120 kg. Badan pesawat menggunakan bahan yang menyerap radar dan navigasi menggabungkan sistem inersia dengan satelit. Direka untuk menahan gangguan elektronik Rusia. Dan Firepoint mendakwa menghasilkan lebih daripada 200 unit sehari dengan 97% komponen enjin dihasilkan dalam syarikat itu sendiri. Di Ukraina, tanpa bergantung kepada pembekal asing, tanpa sebarang titik sempit yang boleh diserang oleh Rusia. Bandingkan dengan pihak satu lagi, Shahid. Drone yang Rusia gunakan untuk menyerang Ukraina. Ia mula diimpor dari Iran dengan harga hampir $193.000 seunit pada tahun 2023. Dan hari ini, Rusia menghasilkan versi mereka sendiri di dalam negara. Namun, menurut risikan Ukraina, pengeluaran itu hanya sekitar 100 unit sehari. Firepoint sendirian mendakwa menghasilkan 2 kali ganda daripada itu pada kos yang jauh lebih rendah. Maksudnya, dalam perlumbaan drone murah, Ukraina telah mengejar dan mengatasi rentak pesaingnya dan mengarahkan setiap satu daripadanya ke sasaran yang tidak dapat bersembunyi. Kerana cuba fikirkan apa artinya mempertahankannya. Sebuah pesawat pejuang Anda simpan dalam hangar. Sebuah peluru berpandu Anda lindungi dengan pertahanan udara. Tetapi pusat pengedaran adalah sebuah segi 4 tepat beratus-ratus meter. Boleh dilihat dari satelit. Berada di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Penuh dengan plastik, kain, dan cardboard. Dan ia bukan hanya satu, ada ratusan yang tersebar di seluruh negara. Sebenarnya Rusia melindungi apa yang menjadi keutamaan bagi mereka. Kremlin memberi tumpuan kepada kilang penapisan, kepada pangkalan-pangkalan yang selebihnya terdedah. Dan buktinya muncul di skrin pada awal pagi di Saint Petersburg. Dalam salah satu gambar, bandar itu masih lagi tidur. Seluruh taman logistik itu diterangi cahaya. Lampu-lampu jalan menyala dan tiada bunyi siren. Dan tahu apa yang paling ironik? Kerajaan wilayah Leningrad mendakwa telah menembak jatuh 59 drone pada malam yang sama. Mungkin itu benar, tetapi kedua-dua kompleks itu tetap terbakar juga. Dan itulah kiraan yang tak pernah seimbang. Walaupun hampir semuanya berjaya dipintas, beberapa yang terlepas akan menemui sasaran yang besar dan tidak berdaya. Bagi Ukraina, setiap drone yang hilang menelan kos $55.000. Bagi Rusia, setiap drone yang berjaya melepasi menelan kos sebuah gudang penuh. Dan awak tahu berapa kos sebuah gudang penuh? Menurut pakar industri yang ditemu bual oleh media Rusia, hanya pembinaan semula apa yang telah terbakar boleh melebihi 35 bilion rubel, kira-kira $457 juta. Dan syarikat insurans sukar untuk menampung semuanya. Pasaran terus faham mesej itu. Saham Ozon beruncit dalam talian kedua terbesar di negara ini, jatuh di bursa saham Moskow. Bukan kerana Ozon terkena serangan, tetapi kerana takut menjadi sasaran seterusnya. Dan pada awal pagi di Saint Petersburg, ketakutan itu menjadi kenyataan. 2 tiang asap yang membuka video ini adalah Wildberries yang terbakar di satu sisi dan hub logistik yang digunakan oleh Ozon terbakar di sisi yang lain. Dalam gambar pada pagi itu, ada satu perincian
yang merangkum keadaan lumpuh itu. Barisan penuh lori-lori kargo yang berhenti di halaman. Masih utuh, tersusun, tanpa ada lagi yang perlu dibawa. Armada itu telah terselamat. Apa yang dibawanya telah menjadi asap. Tetapi angka yang benar-benar penting tidak terdapat di bursa, yaitu dalam kehidupan mereka yang telah meletakkan segalanya di dalam gudang-gudang ini. Kerana Wildberries berfungsi seperti Amazon, yang kehilangan stok bukan sahaja syarikat, tetapi juga ribuan penjual kecil. Seorang usahawan wanita Rusia, pemilik jenama pakaian linen kecil, merakamkan luahan hati dari dalam kereta yang merangkumkan segalanya. Ia memberitahu bahawa barang dagangannya telah terbakar di lebih daripada satu gudang, dan dia takut untuk bangun kerana tidak tahu lagi berita apa yang akan diterima. Dan kemudian dia mengucapkan ayat yang benar-benar menggambarkan kesan sebenar kempen ini. Mereka telah menutup segalanya untuk awak dan banyak hutang masih menjadi tanggungan awak. Stok barang telah menjadi abu, tetapi hutang untuk membeli stok itu tidak. Ada juga satu lagi perkara yang telah mengubah kemarahan para penjual ini menjadi sesuatu yang lebih besar. Pada 7 hari bulan Julai, 11 hari sebelum serangan pertama, Wildberries telah menukar terma penggunaannya, melepaskan syarikat daripada tanggungjawab ke atas barangan yang musnah dalam keadaan force majeure, termasuk secara literal serangan drone. Selepas pemberontakan, syarikat itu mengumumkan pembayaran sukarela dan membekukan kutipan pinjaman. Tetapi media bebas Rusia menganalisis kumpulan penjual. Mereka menemui laporan pampasan yang puluhan kali lebih rendah daripada kerugian. Ada penjual yang memuat naik bukti pembayaran kurang daripada $200 untuk stok bernilai ratusan ribu rubel yang telah menjadi abu. Dan tahu tak apa yang lebih teruk lagi? Kosnya bukan sekadar keuangan. Di sebelah lain bandar, seorang penduduk St. Petersburg bangun, membuka tingkap dan merakam awan berbentuk cendawan yang menguasai ufuk. Masih menggigil, dia berkata, "Saya sedang tidur, saya tak dengar apa-apa." Tiada penggera berbunyi untuk dia juga. Dan mungkin ayat ini mengatakan lebih banyak daripada mana-mana analisis. Di Rusia pada tahun 2026, Anda boleh tidur dengan tenang dan bangun dengan perang di tingkap Anda. Reaksi dari pihak Rusia datang sudah tentu. Termasuk pengasas Wildberries sendiri, Tatiana Kim, mengumumkan bahawa beliau sedang mengagihkan semula barang antara gudang-gudang yang masih ada. Beliau mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada para pekerja dan berjanji akan memberikan kestabilan. Kerajaan telah berjanji untuk memberikan perlindungan. Tetapi, marilah kita berterus terang di sini. Rusia ada duit dan ada kemampuan untuk membina semula gudang-gudang. Tapi membina semula gudang tidak menyelesaikan masalah. Kerana masalahnya bukan pada gudang itu. Ia adalah strukturnya. Sebenarnya, ekonomi penggantian ini masih tertumpu, sangat besar dan mustahil untuk dipertahankan sepenuhnya. Setiap gudang baru adalah sasaran baru. Dan kempen itu sudah mulai berkembang untuk membuktikan perkara ini. Pada minggu yang sama, drone telah menyerang 3 kilang Miratorg, pengeluar daging terbesar di negara itu, dan menurut saluran pemantauan Ukraine, lebih daripada 16 drone telah menyerang sebuah pangkalan minyak di Armavir dengan kebakaran berlaku hanya beberapa ratus meter dari bangunan kediaman. Idagang, makanan, bahan api, bukan sebuah syarikat yang sedang diserang. Ini adalah seluruh model ekonomi yang sedang menyedari bahawa tiada tempat untuk melarikan diri. Dan itulah sebabnya kempen ini lebih menakutkan Kremlin berbanding sebarang serangan ke atas pangkalan tentera. Sebuah pangkalan yang musnah adalah satu kemunduran. Ia menyakitkan tetapi boleh digantikan. Ekonomi tanpa pertahanan adalah masalah tanpa penyelesaian. Sekatan dari Barat bergantung kepada konsensus antara berpuluh-puluh kerajaan dari Eropah hingga Amerika Syarikat, dan Rusia telah belajar untuk mengelaknya. Tetapi sekatan jarak jauh Ukraine hanya bergantung kepada satu perkara. Satu barisan pengeluaran Ukraine yang menghantar 200 drone setiap hari. Tiada mesyuarat kemuncak yang boleh menghentikan perkara ini. Tiada kelompengan undang-undang. Dan sasaran mereka bukanlah askar Rusia. Ia adalah perjanjian senyap yang menopang 4 tahun ini.
Janji bahwa perang akan tetap jauh dari sini. Bahwa kehidupan akan berjalan seperti biasa. Bahwa bungkusan itu akan sampai pada keesokan harinya. Seperti yang Anda sendiri boleh lihat, perjanjian itu sedang terbakar bersama dengan gudang-gudang itu. Syarikat-syarikat besar Rusia sudah pun tahu tentang perkara ini. Dan senarai itu, ia baru sahaja bermula. Kami akan terus mengikuti setiap bab dalam kempen ini di saluran ini. Jadi langganlah supaya Anda tidak terlepas apa yang akan datang. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Adakah Anda fikir serangan-serangan ini akan membuat Putin berundur? Tulis di bawah dalam ruangan komen apa yang Anda fikirkan. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video seterusnya.